Ustaz. Live ni. Sudah. Tadi Kita saya dah live salah. rasanya kita dah live. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap saya confirmkan dulu sama ada kita dah live ke belum. Dah live. Okey, alhamdulillah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya, limpah rahmatnya kita masih lagi dapat bersama-sama, dapat lagi menghirup udara yang Allah SWT beri kepada kita, dapat nikmat yang Allah SWT beri kepada kita, nikmat kesihatan insya-Allah. So malam ni alhamdulillah kita bertemu secara alam maya. Okey, secara alam maya pada sesi yang kedua ataupun program yang kedua yang dibawakan oleh Barakah Malaysia Official yang dibawakan oleh Pharma Niaga. Okey, sebelum kita start dengan lebih lanjut mencerita tentang topik yang kita nak bincangkan pada malam ni, okey, kita tunggu dulu kita punya komen-komen sahabat-sahabat kita di Facebook ni sama ada orang jelas clear, loud and clear ke. Boleh siapa komen nanti boleh saya nampak maksud kata okey lah. Tak ada lah kita syok sendiri ya dengan ustaz ni. Okey, kita tengok dulu para pendengar kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang komen ke? Saya semak dulu sekejap ustaz. Alhamdulillah dengar, Syakdin sebut dengar, alhamdulillah clear, alhamdulillah dah ada orang sebut clear. Okey, kita akan start insya-Allah dalam masa yang terdekat ni. Kita moga-moga mendapat manfaat. Okey, tajuk kita malam ni adalah bercerita berkenaan dengan COVID-19, iktibar di sebalik wabak. Okey, so kita nak cerita iktibar di dalam keadaan kita menghadapi wabak COVID-19. Okey, jadi sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut bersama dengan duta Barakah kita iaitu Al-Imam Al-Fadhil Ustaz Ashraf. Okey, kita menunggu lagi signal. Okey, sama ada kita punya live ni dah okey. Sekejap lagi. Alright. Okey, kita permulakan dulu dengan imam muda kita. Saya rasa boleh nampak kot imam muda kita ni di sebelah. Okey. Kita memperkenalkan, tak ada orang memang kenal lah Al-Imam muda, nak kata muda, insya-Allah muda lah. Imam Ustaz Ashraf. Ustaz dah dengar ya? Assalamualaikum Ustaz. Oh, saya tak dengar suara Ustaz ni. Dia tengok. Waalaikumsalam. Mute. Sorry. Waalaikumsalam. Okey, sihat Ustaz. Alhamdulillah sihat. Baik, alhamdulillah sihat walafiat. Ana rasa Ustaz lagi muda daripada Ana Ustaz. Ana rasa Ustaz lagi muda. Saya muda lagi. Saya muda tapi Allah muda. Masya-Allah, muda. Dah kahwin belum Ustaz? Ustaz. Kahwin, alhamdulillah rezeki Allah SWT bagi. Dah kahwin dah berada dalam alam perkahwinan berapa tahun 2017. 17, 18, 19, 20. Alhamdulillah. Ustaz sihat walafiat di samping keluarga tercinta. Saya alhamdulillah ada depa dekat bawah, saya duduk atas. Okeylah, saya pun duduk atas ni. Depa kat bawah, saya takut juga askar naik kejap lagi. Depa naik tu jadi ceria sikit kita punya program. Jadi ceria sikit di punya program. InsyaAllah, alhamdulillah. Ustaz berada di mana sekarang? Ya. Di rumah. Di rumah. Kita stay at home Ustaz. Stay at home. Stay at home. Betul. Dikala wabak yang sedang menimpa kita ni, kalau tak ada keperluan di luar, tak apalah, kita duduk kat rumah lah Ustaz no. Nak beli bahan-bahan makan pun boleh order online sekarang Ustaz. Ayalah senang lah ni.
Dulu. Dulu. Ha. Tok nenek kita ada buat juga, beli orang main hantar tapi gas sajalah. Gas dia hantar gas lah. Kan dulu lah kan. Sekarang ni Betul. ikan, sayur semua boleh. Sayur boleh, betul. Ya Allah akbar, masya-Allah tabarakallah. Itulah teknologi ada sekarang senang. Ya. Telefon dari kita boleh order macam-macam. Okey Ustaz. Kita start lah. Lebih kurang saya nak cerita pasal barakah ni, di bawah ni majlis kita pada malam ni, program kita ni di bawah khas oleh Barakah Malaysia Official, di bawah Farman Niaga, edaran Farman Niaga Sanak Berhad ataupun Sanak Niaga Pristine, Royal Pharma. Kita ada Royal Pharma. Royal Pharma ni Ustaz maksud kata macam farmasi Ustaz. Dalam tu ada macam-macam ubat, suplemen, tu termasuklah Barakah ni. Dan kita perkenalkan juga kepada para pendengar kita, Ustaz Ashraf ni merupakan duta kepada Barakah ni. Barakah ni orang kata habbatus sauda lah. Habbah tu orang panggil biji. Habbah dalam bahasa Arab artinya biji. Sauda ni apa Ustaz? Hitam Ustaz? Hitam lah. Hitam. Saya ingat dulu sahabat-sahabat saya balik daripada Mesir dulu pernah lah membawa benda ni. Dan saya pun alhamdulillah memang ada amal benda ni, habbatus sauda. Dulu-dululah Ustaz, kita rasa pening sikit, rasa tak bersedap badan kita, makanlah kita amal. Dengan yakinnya dengan hadis Nabi. Ada sebut pasal hadis Nabi Ustaz, betul Ustaz? Ada. Hadis ni dulu dia bukan dalam bentuk kapsul Ustaz, dia bentuk ni biji lah. Liquid. Oh, liquid. Yang dah kompres lah. Minyak. Dah kompres lah. Minyak okey. Minyak. Aduh, nak minum minyak ni masya-Allah tabarakallah. Tapi alhamdulillah sekarang dah senang ni, kita dah bagi dalam bentuk kapsul, boleh telan, dia tak rasalah bahaya sangat tu. Okey, bercerita tentang program kita malam ni. Malam hari ni Ustaz, rasanya kes COVID-19 ni banyaklah berlaku. Bukan di Malaysia saja, termasuklah di seluruh dunia. Alhamdulillah hari ni kita tengok ada penurunan Ustaz, kes. Setakat hari ni saya tengok. Betul, tengok di MySejahtera ni 6,999. Alhamdulillah, bukanlah nak kata kita suka ke apa, tapi alhamdulillah nampak penurunan daripada semalam. Semalam daripada 9,000 kan? 9,000 ke 6,000 ni kira banyak jugalah. Alhamdulillah. Semoga kita doa pada Allah, semoga kes semakin berkurang, kita semua semakin selamat insya-Allah. Okey, so kita cerita pasal iktibar COVID-19 ni. Kalau kita tengok wabak ni berlaku pada tahun 2019, hujung 2019. Masa tu kita dengar daripada China, Wuhan, start daripada situ sehinggalah sampai hari ini di Malaysia pun terkesan dengan penyakit tersebut. Jadi banyak efek orang kata ataupun banyak kesannya kepada diri, keluarga, masyarakat kita. Dari segi ekonomi pun terkesan, dari segi keluarga kemasyarakatan kita pun terkesan. Macam-macam orang nak berniaga pun tak boleh Ustaz sekarang ni. Start pula lockdown pula. Allah, itu orang kata ujian lah kepada kita kan. Jadi topik kita nak cerita pasal iktibar daripada wabak ni. Sebelum tu saya bagi satu berita gembira kepada semua pendengar kita. Kalau boleh share video ni, live ni. Sebab apa nak suruh share? Pergi ke Barakah Malaysia Facebook, pergi kepada live kita tu, share. Sebab apa malam ni kita bagi hadiah special. Kita ada hadiah special kepada 3 orang yang bertuah. Okey. Jadi minta share ramai-ramai, pakat-pakat share, semoga kita mendapat manfaat daripada program ini. Nanti di akhir nanti kita ada juga akan umumkan 3 orang pemenang pada minggu lepas, pada yang sesi yang lepas. Ada 3 orang nanti kita akan umum insya-Allah. Dan nanti kita akan cari lagi 3 orang siapa yang like, yang share video ni insya-Allah. Okey Ustaz, kita start dengan perkongsian ilmu kita pagi ini. Pada pagi Ustaz, malam lah ni Ustaz. Ya. Okey, kalau kita tengok macam saya sebut tadi, wabak ni orang kata ujian.
Tapi dari segi istilahnya Ustaz, ada ke perbezaan antara ujian, ada orang sebut bala, ada orang sebut musibah, ataupun dugaan, cabaran macam-macam Ustaz. Mungkin Ustaz boleh secara mukadimah ni, apa betul sama ke bala ni, musibah ni ke lain? Bala lain, musibah lain ke sama je Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afif kita dan juga rakan-rakan daripada Farma Niaga Barakah lah terutamanya. Dan semualah yang tonton pada malam ni, Alhamdulillah. Tajuk malam ni, tajuk kita iktibar di sebalik wabak COVID-19 ni. Sebenarnya tajuk ni dah banyak kali kita ulang dah cerita ni. Sebab dia dekat setahun dah Ustaz. Dah masuk 2 tahun dah kisah ni. Tetapi bila kita tengok dia tak reda. Bila kita tengok dia makin hari makin meningkat. Dan kita tengok ada sebahagian orang bila dia nak rasa kenikmatan, tiba-tiba terputus kenikmatan dia dengan keadaan macam ni. Jadi kita ingat kita teruskan lagi dengan topik ni supaya dia memberi kesegaran kepada iman kita. Iman kita ni dia kena ada riyadhah Ustaz. Badan kita kalau kita nak sihat kita kena ada riyadhah. Jadi iman juga kena ada riyadhah dia. Kena ada dia punya latihan dia. Jadi latihan dia adalah salah satunya macam Nabi sebut, kalau sebahagian riwayat ada kata riwayat ini tak berapa kuat. Tapi Nabi kata kalau siapa nak jadidu imanakum, nak menambahkan iman dia, maka banyaklah menyebut la ilaha illallah. Dengan menyebut la ilaha illallah akan tambah iman. Jadi kita kena banyak sebut Allah, banyak sebut dengan musibah ini cerita tentang kebesaran Allah, maka insya-Allah kita punya kesengsaraan itu akan menepati apa yang Nabi sebut, ajabali amri mukmin, ajaibnya orang mukmin. Nak sampai tahap tu Ustaz. Nak sampai tahap orang tengok kita relax je. Macam mana kita nak tengok orang, ada orang kita tengok musibah datang dia relax. Bukanlah dia relax itu maksudnya dia tak komplain. Bukan ada cerita dia relax itu. Relax yang menunjukkan kata pada wajahnya nampak ketenangan. Dia faham apa maksud di sebalik musibah itu. Sebab itulah selain pada kita kata i'tibar ni kita katalah ibrah, pengajaran. Kan? Betul. Ada sebahagian orang menyebut hikmah kan. Bahkan perkataan hikmah tu sendiri Ustaz. Daripada atau kita kata hakim. Hakim ni apa dia? Dia membuat keputusan daripada pertimbangan yang banyak. Tengok pro and kontra. Lepas tu dia hakim ni seorang yang cerdik, pintar, bijaksana. Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Dengan bijaksana baru boleh jumpa hikmah. Kalau kita tengok surface saja, kita tak nampak dan tak kaji dan tak pertimbang, akhirnya kita tak nampak apa hikmah Allah bagi kat kita. Sebab tu kita hari ni kita kena bincang lah. Yang pertamanya kita nak cerita sikit bala, ujian, musibah ni Ustaz. Sebab dia istilah Melayu yang telah, istilah Arab yang telah dimelayukan. Cumanya saya boleh sebut, sebahagian ulama menyebut bahawa sukar untuk ditentukan secara jazam, secara pasti. Nak tentukan yang mana satu musibah, mana satu bala, mana satu ujian, susah. Sebab itulah Nabi SAW bila Allah menegur Nabi dalam perang Uhud, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ketika mana Nabi ni bila dalam perang Uhud, orang tinggalkan Nabi pasukan memanah tinggalkan Nabi kena serang. Nabi ada sebut perkataan yang menunjukkan macam seolah-olah mereka itu sanggup meninggalkan Nabi, mereka akan diazab. Allah tegur Nabi. Bukan urusan laisa laka minal amr, bukan urusan engkau ya Rasulullah untuk mengatakan orang itu taubat tak diterima, orang itu azab diberi kepadanya, bukan urusan engkau. Jadi begitu juga dalam surah Maryam kata fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum 'adda. Jangan kamu tergesa-gesa cepat-cepat untuk mendoakan azab untuk mereka. Bila kena satu tempat kita kata ni balalah. Bukan senang, tak semudah itu. Sesungguhnya kami hari ini sedang menghitung hari-hari yang sedikit saja bilangannya untuk mereka diazab. Maksudnya kamu jangan tergesa-gesa, biar urusan ini Allah SWT. Cuma perkataan yang kita selalu sebut musibah, bala apa semua, dia ada perkataan-perkataan yang dalam Quran. Bala, ibtila, azab, imtihan. Ada yang sebut imtihan. Ujian. Ulaika alladzina imtahana Allahu qulubuhum. Allah menguji mereka, imtihan. Ada yang disebut uqubah. Satu uqubah, satu azab. Ada yang disebut azab. Wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Ada azab kecil, ada azab besar. Sebahagian menyebut azab besar itu adalah hari kiamat, nanti kena teruk. Kalau orang berjahat. Dan azab adna, azab yang kecil boleh jadi kena kat dunia. Ini perbincangan ulama.
Ada yang menyebut dengan perkataan fitnah. Orang Melayu kalau fitnah ni, kata orang Melayu kata apa? Fitnah ni kata dekat orang sesuatu yang tak betul, fitnah. Itu bahasa takrifan orang Melayu kita lah. Tapi kalau ikut fitnah yang kata dekat orang sesuatu yang tak betul, itu boleh kita katakan bahasa Arabnya lebih tepat. Saya rasa buhtan itu lebih tepat lah, buhtan. Tuduhan, Ustaz. Tapi tak apalah, kita ada masalah. Tuduhan tak betul. Tapi kalau kita kata fitnah, fitnah pun boleh juga sebab ayat Quran sebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak kamu, harta benda kamu itu satu fitnah, ujian bagi kamu. Adalah macam-macam iqab, musibah. Baik. Kalau kita katakan, kita mulakan dengan musibah lah kita contoh. Sebab dia ada baik, ada buruk. Dia mesti ada baik, dia mesti ada buruk. Biasanya buruk ni orang gandingkan dengan azab dan iqab ataupun uqubah. Biasanya. Kalau baik buruk yang kalau kita katakan tak dapat dipastikan baik buruk. Tak dapat dipastikan yang baik buruk. Apa dia? Perkataan musibah, perkataan bala, perkataan fitnah masih lagi belum dibuktikan itu baik ataupun buruk. Sebab kita masih lagi belum mampu untuk kita katakan oh yang ni bala. Ini musibah, ini ujian. Oh, kena kat kita ujian, kena kat orang bala. Jadi susah. Jadi ada benda yang tak ada standard lagi lah nak kata ni bala, ni ujian, ni kata. Tapi kalau buruk Ustaz, biasanya buruk. Kalau buruk, biasanya perkataan buruk kalau azab, iqab, uqubah, itu biasanya istilah Quran menggambarkan memang buruk lah. Memang buruk lah. Cuma orang Melayu kita kalau kata bala tu buruk lah, senang cerita. Buruk terus tu lah. Orang Melayu kita dia bagi tu ada lagi 50-50 lah. Musibah. Ujian tu kira macam hebat lah. Ujian tu hebat lah kan. Tapi kalau bala biasanya orang Melayu kata confirm buruk lah tu. Jarang, Padahal bala dalam bahasa Arab walanabluwannakum bisyai'in, tak semestinya. Tak semestinya. Baik. Jadi bila kita tengok perkataan-perkataan ni banyak dalam Quran. Kalau musibah itu sendiri sesuatu yang menimpa. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpa kamu, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau kamu buat benda buruk itu kerana kamu. Wa ma asabakum min musibatin. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas. Menimpa apa yang tertimpa. Sebab itulah bila hujan kan, kita panggil dia sayyiban nafi'ah kan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita sunat untuk baca doa. Allahumma sayyiban, timpakan kami hujan yang memberikan manfaat. Bermaksud kita bila kita minta ada benda yang tertimpa kepada kita itu, nama dia musibah. Jadi musibah itu ada baik, ada buruk. Ada baik, ada buruk. Jadi kita nak tahu nak baik yang mana, buruk tu macam mana. Jadi para ulama mengatakan tidak dapat dikenal pasti dengan secara jelas. Dengan secara jelas. Yang tahu Allah tahu. Buat maksiat, Allah hukum. Allah boleh buat. Allah boleh hukum kita. Allah boleh tanggung. Allah boleh bagi. Yang maha mengetahui Allah. Tapi kita nak tahu tanda-tanda itu bala dan nak tahu tanda-tanda itu musibah, nak tahu tanda-tanda itu ujian, bagaimana? Ulama ada sebut. Salah satunya, ada garis panduan dia. Ya, salah satunya apa respon kita pada musibah tersebut. Ikut pada individu kita. Ikut pada individu. Contoh let's say lah. Sebab ulama bila tak boleh sebut dengan jazam, dengan pasti, dia jadi macam orang kata apa? Dia ada isyarah dia. Kalau kita buat jahat, kita nampak Tuhan bagi satu hukuman tu, nampaklah. Macam Tuhan balak kat aku ni. Boleh jadi. Kafarah untuk aku ni. Boleh jadi. Tapi untuk cakap dengan pasti, confirm, qat'i. Dia jadi sukar sikit. Melainkan, ulama kata tengok apa yang kita respon. Salah satu yang kita respon. Contoh. Apabila kita respon dengan fasabara, fasyakara, dengan sabar, dengan syukur, maka mungkin yang kita nampak pada asalnya macam balak, tapi kita respon dengan sabar, meningkatnya iman, respon dengan ketaatan, respon dengan kebaikan, benda itu adalah satu ujian bagi orang beriman. Dan kalau Allah bagi kepada kita respon dengan kekufuran, maka yang jauh daripada Allah SWT, maka itu adalah bala. Senang.
Balak pada kita pula. Balak pada kita. Senang. Walaupun nampak baik. Walaupun tak nampak macam ribut, tak nampak macam hujan, tak nampak macam banjir, tak nampak macam kata apa? Tsunami ke. Tak nampak. Dia nampak macam best ya, tapi boleh jadi dia itu satu balak kalau kita respon dengan menjauhi Allah SWT. Sebab apa? Sebab itu Allah sebut dalam surah Fajr. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ingat tak? Apabila manusia itu Allah uji dia dengan kemuliaan. Kan tak nampak buruk pun. Ada ujian juga. Kita tak nampak pun, nampak duit ringgit jatuh sekedemuk. Naik kedudukan, pangkat, nama dia, glamour, orang puji dia apa semua. Lalu dia berkata, Allah telah mengangkat diriku. Lalu bila Allah ulang ayat nombor 2, wa amma idza mabtalahu, dan aku turunkan balak ni, uji bagi dia. Mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu. Maka aku cukupkan rezekinya. Fa yaqulu rabbi ahanan. Lalu dia berkata, Allah telah menghina aku. Ini nak bagi tahu dia punya cakap tu tak betul. Yang betulnya adalah kalau Allah bagi sesuatu yang baik ataupun buruk, responnya baik, baiklah dia. Tapi kalau dia bagi nampak macam keburukan, maka dia tahan pada Allah, maka dia itu bukanlah dinamakan balak, dia satu ujian bagi orang yang beriman. Jadi kita dalam musim dia tu contohlah banyaklah. Iyalah, banyak contoh lain lah Ustaz tu. Kadang-kadang kita tengok hujan tu turun, ini okey jadi, tapi tengok kat kampung sebelah banjir. Betul Ustaz tu. Jadi musibah ni boleh datang. Ya Ustaz, silakan. Sebab tu kalau kita bincang bab hujan, contoh kalau kita bincang bab hujan, kita kena buat mukjizat Quran. Quran ni dalam kadzalika ja'alna Qur'anan Arabiyya, Allah pilih bahasa Arab. Jadi Allah pilih bahasa Arab. Salah satu kita jumpa bila Allah sebut tentang hujan dalam Al-Quran, banyak Allah sebut ma'an minas sama. Kadang-kadang Allah sebut ghaith. Wa anzalnal ghaith. Istighatsah, ambil kebaikan kan. Kadang-kadang Allah sebut dengan misalnya ghaith dengan ma'an minas sama. Biasa Allah turun tentang hujan. Tapi kalau Allah nak sebut hujan yang tak berapa baik, biasanya lah. Kalau hujan yang tak berapa baik, kadang-kadang Allah guna perkataan matar. Matar. Wa amtarna alaihi matara. Cerita Nabi Nuh alaihi salam. Macam cerita Nabi Lut, kami turunkan matar, amtarna alaihi matara. Turunkan batu-batu tu. Jadi perkataan matar ni dekat dengan keburukan. Sebab tu bila hujan turun, kita selalu sebut hujan tu rahmat. Kan kita selalu sebut kan. Betul. Kalau ayat banjir dah sampai dekat ni dah, takkan rahmat lagi pelawar tak mati dah. Sebab tu Nabi tak kata hujan tu musibah. Tapi kalau dah hujan banyak, Nabi buat apa? Ingat tak waktu Nabi baca khutbah? Nabi tunjuk jari Nabi, wa alaika. Nabi suruh alihkan hujan. Dia tak kata tak mau terima hujan. Sebab hujan ada rahmat, ada juga musibah. Masya Allah, tabarakallah. Tu panjang lebar. Sebut baru cerita pasal musibah. Perkataan, ujian, rahmat yang tu pun dari segi bahasa pun dah ada perbezaan penggunaan. Bagus, malam ni kita dapat ilmu lagi. InsyaAllah. Jadi saya dapat tadi maklumat kata suara saya tak berapa nak clear. Clearkah suara saya? Allahu Akbar. Minta sahabat-sahabat kita di Facebook Live untuk komen kata suara saya okey ke, clear ke. Sekarang saya tukar mikrofon ni. Kita tengok, okey, alhamdulillah. Nampaknya clear. Okey, good. Okey, cerita pasal musibah COVID-19 ni datang. Kadang-kadang orang kata ni adalah ketentuan daripada Allah, dia kata. Kan? Ni ketentuan daripada Allah. Wabak ke, ujian ke, semua tu ketentuan daripada Allah. Yang macam mana Ustaz kata, cara kita untuk mendepani, macam mana cara kita untuk respon kepada ujian ataupun musibah yang akan datang. Tapi Ustaz nak tanya lah Ustaz, sekarang ni COVID-19 ni benda yang baru, wabak yang baru, tak pernah berlaku. Zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu pernah berlaku ke Ustaz? Kita macam ni juga. Ada orang kata ni baru ni, wabak baru je ni. Zaman Rasulullah tak ada lah apa semua. Macam mana kita? Ada tak pernah berlaku?
Saya ingat saya pernah kupas dulu satu tajuk tau. Tajuk tentang ta'un saja. Tahun. Tentang ta'un. Ta'un. Tahun. Ta'un lah bahasa Arab Oh, kan. tahun. Ada Sama lah Ustaz. ta'un. Cerita tentang hadis. Tentang hadis Usamah. Kata kepada Nabi SAW, at-ta'un rijsun. Salah satu najis ala ta'ifatin min Bani Israel. Ada banyak khilaf ulama tentang perbincangan isu ta'un ni. Banyaklah hadis la yadkhulul Madinah al-Masih wala at-ta'un. Jangan kamu masuk, tidak akan masuk Madinah Masih Dajjal dan juga ta'un. Jadi memang ada hadis-hadis berkenaan dengan ta'un, panjang lebar dah. Dan saya ingat ada satu kupasan yang menarik oleh seorang ulama yang hebat, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil ilmi al-hadis. Tokoh hadis besar ni. Dia karang kitab Badlul Ma'un fi Fadlul Ta'un. Dia bawa kepada kita hidangan satu benda yang menceritakan tentang ta'un. Dan kalau kita duduk dalam bulan-bulan Covid ni, kalau kita talaqi sampai habis kitab ni pun nikmat dah. Semua orang duk bincang bab bala, bab vaksin, bab sembahyang jarak, bab apa, semua ada dalam ni. Settle dah. Yang ni bukan ustaz ataupun ulama yang baru lahir lepas WHO dah, PBB dah, tak ada. Daripada dulu lagi. Memang dulu lagi Ustaz. Lagi. Tokoh ulama besar yang karang kitab Fathul Bari, yang antara syarah terbaik kitab Sahih Bukhari. Mazhab Syafi'i. Imam Ibn Hajar sebut tentang dia ni, Ustaz, dia ada beberapa orang anak. Anak dia 2 orang dah meninggal kerana wabak ta'un. Pada zaman. Anak dia dah meninggal dah pada wabak ta'un. 2 orang. Dia dah karang kitab separuh. Dah karang kitab separuh, tiba-tiba dia stop karang, Ustaz. Ni hebat ikhlasnya ulama dulu. Ikhlasnya ulama dulu. Kenapa dia stop karang? Kerana dia takut tulisan yang dia tinggalkan warisan untuk kita baca hari ini ada kesan-kesan emosi. Dia tak nak kerana anak dia meninggal, nanti dia tulis, dia marah habis kat semua orang, habis dia cari ayat Quran hadis yang menyebelahi diri dia. Dia tinggal berapa tahun kemudian sampai anak dia yang satu lagi meninggal juga ta'un balik, maka waktu itulah dia karang kitab yang sangat baik. Waktu itu dia karang kitab yang kita baca sampai hari ini, cerita tentang ta'un. Dia bawa tentang apa kisah-kisah sejarah-sejarah yang pernah berlaku pada zaman-zaman dulu, ada ataupun tidak. Memang ada disebut tentang apa? Juga dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibn Katsir sebut zaman Umar pernah berlaku. Ini kematian sahabat-sahabat Nabi yang besar. Bukannya kecil-kecil. Abu Ubaidah meninggal. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mu'adz bin Jabal. Ya, duta Nabi SAW. Mu'adz bin Jabal. Harith bin Hisham. Suhail bin Amr. Utbah bin Suhail. Ini sahabat-sahabat kibar sahabah. Hampir 20,000 umat Islam meninggal dunia. Kita meninggal 2,000. Dia 20,000 umat Islam meninggal dunia. Kisah tentang Umar. Panggil Abu Ubaidah Al-Jarrah. Panggil mai. Ni ketentuan Tuhan ni. Ada yang jawab macam ni, ketentuan Tuhan ni. Umar kata, aku nak bawa ketentuan yang daripada ketentuan ini kepada ketentuan ini. Ini hadis masyhur kita. Saya ingat benda ini dah settle issue. Tapi nampak macam mana Ustaz sampai hari ni orang pun sebut lagi. Saya pun wallahu alam lah, tak tahu nak cakap macam mana kan. Sebab benda ni dah pernah berlaku. Ini disebut oleh Imam Ibn Katsir. Ta'un Jarid di Basrah, macam mana zaman Abdullah bin Zubair. Pernah berlaku 3 kali. Ada sebut ta'un fatayat. Sebab dia hanya menyerang orang muda. Dulu kan kita dulu, virus Covid dulu orang tua ya. Ni pernah berlaku. Serang orang muda ya. Anak orang muda pula perempuan ni dia serang. Tapi tiba-tiba dia tengok ramai pula meninggal, dia tukar ta'un al-ashraf. Bukan ashraf nama saya lah. Sebab dia wabak dulu. Cara penelitian orang dulu dengan wabak ni mengikut kepakaran orang dulu lah. Macam mana mereka nak hindarkan wabak. Zaman Nabi, cara nak hindarkan wabak iaitu kuarantin macam Nabi buat. Tak masuk satu kampung, tak keluar satu kampung. Senang cerita lah. Macam kita lah Ustaz. Iyalah, tapi kita lah ni, sebab tu, dia macam ni. Bila kita sebut tentang fiqh, kita nak mengaji hadis, Quran, kita ambil semua. Orang dah sebut, ikutlah sunnah Nabi SAW, ikutlah Quran dan sunnah. Saya cakap, yes. Tapi kalau nak masuk, kalau nak ikut, udkhuluha, ya allazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Masuklah Quran semua sekali. Masuklah hadis semua sekali. Kalau you nak baca sembahyang jarak, you kena baca juga tentang hadis berkenaan dengan salat Nabi, arahan Nabi macam mana Nabi suruh orang balik, kena baca semua, jadi kena baca semua. Menyeluruh. Sebab itulah dia bukan boleh duduk satu hadis, 2 hadis. Padahal kalau kita nak baca hadis, ya tentang sembahyang jarak,
saddul khalal, Nabi sebut. Rapatkan saf kamu. Nabi sebut hadis sahih Bukhari, sawwu sufufakum fa inna tasfatus sufu min tamamis salah. Betul. Sebagai riwayat min iqamatis salah. Kita tahu, bukan kita tahu, saya rasa semua orang tahu Nabi suruh rapatkan saf. Nabi kata, wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan kamu cerai-berai. Syaitan akan masuk adalah hati-hati kamu bercerai-berai. Kita faham. Kita baca hadis tentang tu. Tapi dalam masa yang sama Ustaz, kita juga perlu membaca hadis dengan begitu luas tentang macam mana yang disebut oleh para ulama. Ada sebahagian bidang yang mungkin bukan bidang kita. Mungkin bukan bidang kita. Macam mana Nabi menyerahkan urusan kedoktoran untuk sahabat Nabi berubat, Nabi suruh pergilah kepada Al-Harith bin Qaladah. Dalil yang masyhur, hadis sahih clear. Sehingga ulama khilaf, sampai ada ulama kata berkemungkinan Harith bin Qaladah itu doktor yang Yahudi. Contoh, bukan Islam. Ini ulama bincang. Bukan Islam. Sebab saya nak sebut benda ni sebab kita faham. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya fatwa dia Bain Intibat, dia kata kalau nak cari tentang hukum hakam berkenaan dengan perubatan, nas cari ulama. Nas Quran sunnah cari ulama. Okey. Tapi nak clear bab perubatan tak boleh cari ulama. Nak buat betul perubatan tak boleh cari ulama. Tak boleh cari mufti, tak boleh cari ustaz. Kena cari siapa? Doktor. Betul. Doktor. Okey, doktor siapa pula doktor? Dia kata, kami ada doktor kami. Pening pula dah. Khilaf di kalangan doktor pula. Doktor kan? pula. Okay. Masya-Allah. Jadi ulama-ulama ya kita tak nafikan benda ini boleh dibincangkan. Alladzina yastami'una al-qawl fattabi'una ahsanah. Kita boleh bincang, boleh bahas. Tak ada masalah tuan-tuan. Kita datangkan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kita nak bawa lah sebab benda ini pernah berlaku. Zaman-zaman dulu pernah berlaku dan ulama pernah berkhilaf. Al-Imam Ibn Hajar kata pernah khilaf ulama suruh bangun semua pergi sembahyang. Bangun, ada ulama yang menyuruh kita mereka waktu tu bangun dan suruh pakat-pakat pergi sembahyang. Sembahyang apa? Apa? Ibn Hajar kata waktu itu orang sembahyang kat Masjidil Haram 3 orang dia kata. Waktu tu. Sampailah ada tahun-tahun sampai Imam Malik pernah 8 tahun terakhir sebelum kewafatan Imam Malik dia tak pergi mengunjungi masjid. Ini pernah berlaku. Ibn Azari Al-Marakshi, iaitu orang Maghribi, pernah berlaku tahun di Maghribi dan juga di Tunisia. Dia kata masjid-masjid Qairawan. Kalau kita pergi Tunisia, kita pergi Maghribi, Morocco dan Tunisia, kita ada 2 institusi keilmuan yang hebat. Qairawan dan juga Zaituniyah. Ini level-level Al-Azhar ni, besar ni. Kan? Masjid Qairawan pernah berlaku kosong. Ini disebut oleh ulama. Dan pernah Imam Ibn Hajar disebut, mereka menyangka ketika itu macam nak selesai, tak boleh selesai dah. Kita kena pergi kumpul ramai-ramai duduk atas padang berdoa. Dan mereka kumpul atas padang berdoa. Akhirnya kata Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi kata, dia rekodkan, Imam Ibn Hajar rekodkan kata-kata Imam Az-Zahabi, waktu di Andalus tahun 448 Hijrah, masjid di Sevilla. Sevilla ni saya pernah sampailah. Andalus dengan Cordoba. Ni tempat tumpuan ulama-ulama hebat ni. Cordoba. Ditutup di sebarang energi. Dan sebahagian ulama menyebut ketika itu mereka berkumpul dan akhirnya besoknya wabak datang dan serang semua sekali kena. Jadi rupa-rupanya barulah Ibn Hajar menampakkan bahawa ya betul, memang ada qadar dan takdir Allah. Memang Allah tahu mana siapa yang Allah nak bagi mudarat. Allah Maha mengetahui. Tetapi dalam hidup kita ada sunnatullah. Ada sunnatullah. Sunnatullah. You potong pisau, potong tangan, berdarah, itu sunnatullah. You janganlah kata betul, kita tak nafikan pisau tidak memotong leher Ismail. Api tidak membakar Nabi Ibrahim. Ya betul. Ya betul. Kita faham. Tetapi Allah SWT mengajar kita melalui lisan Nabi SAW. Ikut Nabi, kita ikut semua. Macam mana Nabi menghadapi sakit, begitu juga kita amalkan cara Nabi SAW. Saya ingat Nabi SAW. ni kan macam luahan perasaan pun ada juga. Allahu Akbar. Itulah orang kata banyak yang berlaku kekeliruan sebenarnya di masyarakat kita. Nak ikut, kadang dia kata saya nak ikut ustaz satu ke ABC, mana satu ustaz pula. Ada golongan pula dia ikut pada ustaz favourite pula. Lain pula cerita dah. Ya sebab dia simple tak? Kalau siapa mengaji usul fiqh, mengaji usul fiqh, simple ya. Okey. Kita ni
kita kena ajar, bagi penerangan, ustaz-ustaz bagi penerangan. Tak ada masalah, semua ada khilaf. Ada ulama kata macam ni, ada ulama. Saya tak nafikan. Betul, saya tak nafikan. Ada ulama kata macam ni, ada ulama kata macam ni. Kita menerima pandangan. Tapi dia simpul je. Kaedah usul fiqh kata apa? Kaedah fiqh dia kata apa? Hukumul hakim yurfa'an khilaf. Hukum ketetapan hakim mengangkat khilaf. Bila ada khilaf A, B, C, datang keputusan qadi, dapat datang keputusan mufti, habis. Follow. Itu kaedah, bukan yang suruh follow WHO. Tak, dia bukan kaedah begitu. Sebab doktor pun ada khilaf. Doktor ada khilaf. Jadi saya nak ikut doktor mana satu? Betul. Saya mesti mencari majlis fatwa doktor. Takkan saya nak cari doktor ni, doktor B, doktor C. Kita bukan doktor. Saya pun nak tahu mana doktor yang dipercayai, tak dipercayai. Akhirnya cari majlis fatwa doktor. Siapa majlis fatwa doktor? Bukanlah majlis fatwa doktor untuk keluarkan Quran Sunnah. Maksudnya dia orang ada ilmu mereka. Akhirnya kita thiqah dan kita letakkan percaya, sebab di kalangan mereka juga ada kaum muslimin, orang-orang saleh, ramai doktor-doktor saleh. Betul. Yang itulah yang kita, moga-moga kita dapat manfaat lah daripada majlis kita, program kita malam ni. Benda ni kita nak beritahu orang ramai ni. Ada pandangan kata macam ni, pandangan kata macam ni. Kerajaan punya pandangan pula, perintahnya macam ni. Lepas tu, tiba-tiba saya tak mau ikut yang ni, saya nak ikut yang ni saja. Jadi, seterusnya Ustaz. Orang kata bab hukum lah Ustaz. Dia kata, saya ada pandangan saya sendiri, pegangan saya sendiri. Ataupun saya ikut ustaz ni punya sendiri. Tiba-tiba kerajaan kata kena buat SOP macam ni. Contohlah ustaz, seorang dua ni kadang-kadang pakcik-makcik kita ni masya-Allah tabarakallah, memang orang kata kaki masjid, semayang di masjid, jemaah, tiba-tiba tak boleh pi ustaz. Lepas tu dia kata pula yang ahli surau AJK yang boleh pi. Allah tak kena pula. Jadi kadang-kadang dia tertanya-tanya Ustaz, orang golongan macam ni tertanya-tanya, adakah saya wajib ke Ustaz kita nak follow apa yang telah digaris panduankan oleh kerajaan kita, ikut SOP, ataupun kita boleh pegang kepada pandangan di kita yang orang kata tak apalah ikut pandangan saya sendiri. Silakan Ustaz. Ya. Baik, kalau negara kita negara demokrasi lah, negara bebas untuk berikan pandangan. Saya tidak nafikan untuk kita mendatangkan pandangan dan solusi. Orang kata kenapa shopping kompleks buka sebagainya. Ya, kita nyatakan pandangan dan kita minta pihak berwajib itu meneliti dengan baik. Betul, tak nafikan. Saya pun rasa awak lah, kami kena macam ni kan, awak masjid saja kena. Ya, tak nafikan. Kita buka kepada perbincangan, perbahasan. Tetapi dalam soal kepatuhan yang kita patuh. Nampak macam mana? Dia sebab macam ni Ustaz. Bukanlah kita kata SOP ni dia sakit ni Ustaz. Memang ada khilaf ulama. Sakit ni wajib rawat ataupun tak wajib rawat. Fatadawa wala tatadawa biharam, ya kan? Hendaklah kamu berubat dan janganlah berubat dengan benda haram. Ataupun sebahagian kata ulama bincang tentang hadis, wajib tak kalau sakit ni rawat. Okey. Ada sebahagian ulama kata harus, ada sebahagian kata sunat. Ada sebagian ulama tak mewajibkan. Namun Majma' Fiqh Islami antarabangsa mengatakan bahawa kalau penyakit yang membuatkan confirm orang tu mati terus. Confirm terbukti, pembuktian mengatakan dia boleh mendatangkan kematian. Nombor dua, terbukti dengan apa yang dilakukan itu boleh mendatangkan kemudaratan besar bagi orang sekeliling. La darara wala dirar, tidak ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan orang lain, maka berubat itu jadi wajib. Walaupun dalam mazhab Syafi'i khilaf tentang apakah hukum berubat, tapi jadi wajib kalau dia mudarat tu boleh membawa kematian. Sebab tu kalau orang cakap kalau pening kepala wajib ke makan Panadol demam, ulama khilaf. Ada yang tak makan pun, kalau tak makan berdosa tak? Dah kata wajib, ya dah. Jadi ulama kata harus, sebagai ulama kata sunat. Tapi kalau menyebabkan kematian secara direct, terbukti membawa kepada kematian, maka diharamkan untuk diwajibkan untuk kita berubat. Ataupun boleh mencetuskan kematian untuk orang lain, maka dia boleh diperlukan untuk kita berubat. Maka dengan sebab itulah, jadi kita nak tahu tabiat penyakit. Nabi tak bagi pergi masjid, contohnya. Jangan kau makan di masjid. Sebagai ulama kata, orang makan bawang pun Nabi tak bagi pergi, takut mulut berbusuk. Apatah lagi wabak. Jadi bila Nabi tak pergi masjid, orang kata, tutup terus masjid. Tutup terus masjid, orang kata tutup masjid terus pula. Jadi kita pun tengok orang duk marah sebab masjid tutup. Ya betul. Kita pun tak mau masjid tutup, kita nak buka juga.
Sebab masjid inilah tempat dapat rahmat Allah, betul, tak dinafikan. Lalu kita pun tengoklah tabiat penyakit ini. Siapa yang nak tengok? Bukan saya. Doktor-doktor tengok tabiat penyakit. Tabiat penyakit, kalaulah penyakit SARS macam ni. Penyakit sesama macam ni. Sesama burung macam ni. H1N1 penyakit yang merebak macam ni. COVID macam mana? Bila diteliti, dengan COVID dia boleh merebak secara dia bukanlah kata sekarang baru jumpa kata airborne. Betul. Tersebar melalui darah. Dulu kata dia dia akan jatuh ke bawah. Dia panggil apa tau? Apa lebih istilah bagi orang secara tu lah. Akhirnya kita letak berapa jarak yang dibolehkan. Antaranya sebahagiannya mereka katakan kalau 1 meter lebih selamat dengan memakai face mask, dengan ikut SOP, dengan tak ada simptom dan sebagainya. Dia kalau duduk 1 meter, duduk jauh-jauh, insya-Allah tak tersebar. Siapa yang buat yang bincang tentang tabiat penyakit ni? Bukan saya. Bukan ustaz-ustaz. Yang bincang ni adalah doktor. Penyakit lain, cara merebak lain. HIV duduk sebelah pun tak jadi apa. HIV dengan suntikan darah dengan hubungan seksual yang tak betul. HIV. Jadi kita kena tahu tabiat ni daripada doktor. Doktor kata kalau jarak begini-begini. Jadi doktor buat orang tetap boleh pergi sembahyang tapi dalam keadaan begini. Jadi kita minta insya-Allah. Dan minta kita pun tak mau lama-lama macam ni. Jadi macam mana tak mau lama-lama macam ni? Putuskan rantaian, kita minta Allah hapuskan terus penyakit ni. Kita akan nak rapat balik saf, kita nak balik semayang seperti sedia kala mengikut sunnah Nabi SAW yang asal, insya-Allah. Alhamdulillah, panjang lebar itu cerita tu Ustaz. Tak ada kita cerita barakah. Barakah. Lepas ni kita cerita buat barakah insya-Allah. Dengan cara-cara. Ustaz. Orang kata Ustaz memang betul Ustaz, kita bersangka baik kepada Allah. Kan dia kata setiap ujian tu datang kita kena bersangka baik. Lepas tu kita kata kita kena redha, kena sabar. Tapi Ustaz macam-macam dugaan ujian datang Ustaz dia kata. Ni satu dah lah penyakit ada kat luar. Yang kedua sangka baik dah, yang tu datang pula Ustaz. Tak boleh nak berniaga. Dugaan juga ujian. Jadi ujian tu datang bertimpa-timpa Ustaz. Orang kata. Ya, betul lah. Kan? Sebab jadi apa Ustaz punya saranan lah. Macam mana kita nak menimbulkan rasa redha yang betul-betul redha tu Ustaz. Kadang redha ni betul ke aku redha Ustaz? Sebab dengan ujian datang melanda tiba-tiba. Saya dah sangka baik dah ni Ustaz. Hari ni saya dah okey, alhamdulillah, tak apalah sangka baik dah, tak boleh keluar rumah. Lepas tu besok datang pula ujian lain Ustaz. Silakan Ustaz, macam mana cara kita nak menanam dalam diri kita ni perasaan sabar dengan dugaan yang datang, dengan cara kita untuk menghadapi musibah yang datang. Sila Ustaz. Baik Ustaz, sebenarnya saya faham ramai orang dalam keadaan macam saya, sebenarnya musibah yang paling besar adalah kematian orang yang dikasihi. Musibah paling mendalam lah. Saya nak cerita buat bisnes, saya boleh cerita. Saya faham ada orang berniaga tak boleh dan sebagainya. Saya Ustaz ada 4 cawangan kedai Ustaz. Semua bayar sewa Ustaz. Ada sebahagian premis tu sampai 5-6 ribu, sewa kat 7 ribu Ustaz. Sebahagian dalam shopping mall. Pekerja bergaji, berjalan seperti biasa. Ustaz. Kalau kita nak cerita, tapi malam ni bukan ruang untuk saya nak cerita lah. Tak apalah, itu hari lain kita cerita. Sebulan tolak sampai berapa puluh ribu kita punya kita punya modal untuk kita modal lah. Yalah, cycle apa semua kan. Apalah. Tapi kita sebut mungkin ada orang yang lebih menderita kematian orang satu persatu keluarganya. Orang yang sihat tinggalkan dia. Suami yang sedang bergurau dalam keadaan dia, tadi saya baru retweet satu keadaan saya sedih. Suaminya muda, dia waktu suami nak pergi pun dia gelak-gelak dengan suami dia. Dia kata, alah, macam peserta AF dia bawa beg. Gelak-gelak sebab suami dia sihat. Suami dia sihat Ustaz. Tiba-tiba dia meninggal dunia dalam beberapa hari. Ini satu benda yang tak mampu sebahagian orang nak dapat terima. Dan benda ini benda betul-betul real. Dan kita nak cakap pun kadang-kadang tak mahu ada bentuk gurauan sebab kita takut mengecilkan hati sebahagian pihak. Tapi bagaimana kita nak dapat? Sebab itu kita menguatkan diri kita. Banyak ayat Quran yang menyebut, antaranya wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci itu Allah tahu benda tu baik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu rasa baik itu
Dan ada yang Quran Hmm. sebut fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Saya pernah kupas satu yang Papa whiteboard pernah cerita. Kenapa perkataan al-usri disebut dengan ada ma'rifah alif lam al-usri. Kenapa perkataan yusra, perkataan senang disebut dengan nakirah tanpa alif lam. Ada sebab. Pada ada satu kesusahan Allah akan datangkan dua kesenangan. Cumanya kita ni nak nampak mana susah mana senang itu melihat kepada hikmah, maka kita memerlukan kebijaksanaan, hati yang terbuka, jiwa yang tenang, lapang dan sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap apa yang berlaku. Pasti ada hikmahnya yang Allah nak bagi pada kita. Pasti ada hikmah. InsyaAllah saya pun masa yang mana kat luar tu termasuklah kita semua, kita hadapi dengan tabah, kita minta Allah bagi kekuatan untuk kita. Kita doa banyak-banyak, kita banyakkan sujud pada Allah, minta kepada Allah, Allah kurangkan kita rasa nak kata-kata yang perkataan yang buruk kepada musibah ini. Supaya biar kita sebut perkataan yang baik, supaya kita ini dapat refleks daripada ujian yang Allah bagi. Saya satu hari saya baca kitab sahabat saya bagi dia terjemah kitab apa nak Allah kan, tentang hikmah apa yang kita boleh belajar daripada musibah dan dugaan dari karangan Syekh Izzuddin Abdul Salam Sultanul Ulama. Dia bagi kita tu tapi bagus, banyak digariskan apa yang kita boleh dapat. Macam-macam dia sebut. Kebahagiaan, ketenangan, Allah nak tengok siapa lebih kuasa, siapa tak berkuasa, ikhlas tak ikhlas kita selama ni. Macam-macam kita dapat, insya-Allah. Allahu akbar. Masya-Allah, alhamdulillah. Oh, panjang lebar kita cerita malam ni Ustaz. Sedap tak sedap dah berapa minit dah ni? Lebih 40 minit dah ni. Masya-Allah, barakallah. Nak umum pemenang? Nak umum pemenang? Boleh Ustaz. Sementara tu. Okey, jom. Nak umum sekarang? Boleh. Tak ada hal. Boleh Ustaz? Ya, ada. Kita nak umum sekarang. Yang bulan lepas punya. Betul-betul. Kita umum 3 pemenang. Okey, sebelum tu kita umum sikit kepada para pendengar Facebook live kita, share video tersebut, video live kita ni untuk dapat hadiah 3 cabutan bertuah tapi hadiah tu kita buat next session kita bagi macam sekarang ni. Okey Ustaz, kita rasa boleh kot nak umum ni. Sementara tu boleh, kalau ada pendengar-pendengar kita yang ada soalan, ada soalan yang ingin diajukan kepada Imam Muda kita, sila bagi komen bagi soalan, nanti kita ada masa, ada kesempatan masa kita entertain soalan tersebut yang kita minta Ustaz kita untuk jawab lah, insya-Allah taala. Okey Ustaz, silakan Ustaz. Mungkin Ustaz boleh umumkan okey pemenang, 3 orang pemenang. Okey, silakan Ustaz. Okey, 3 orang pemenang dia, nama-nama dia sayang Ustaz, semua yang menang ni perempuan Ustaz. Perempuan dah, masya-Allah, tabarakallah. Tapi tanda-tanda kiamat lagi kita ni. Allahu akbar. Okey Ustaz, 3 orang pemenang antaranya ialah yang bulan lepas ni bulan lepas. Bulan lepas punya, okey. Yang pertama Syafiqah Nasir. Syafiqah Nasir. Syafiqah Nasir. Okey. Kalau ada orang kat belakang boleh tepuk tangan tak ada orang. Tepuk tangan. Okey. Nombor 2, Fauziah Ismail. Fauziah Ismail. Dia tak bagi tahu umur berapa, makcik ke kakak ke puan ke cik ke. Dan nombor 3. Nombor 3 Ustaz. Latifah Matlin. Latifah Matlin. Tahniah kita punya perempuan ni. Okey, tahniah diucapkan. Macam mana dengan hadiah ni Ustaz? Depa nak ambil macam mana ni? Hadiah ni macam mana? Tahu macam mana hadiah ni? Kita tak? Jangan risaulah siapa yang kena sebut ni, siapa yang dengar ni, insya-Allah lah, mudah-mudahan orang yang menang ni ada bersama kita sekarang ni. Ataupun nanti insya-Allah kita carilah siapa tu kan. Daripada ambil daripada senarai nombor dah. Mana yang pemenang disebutkan oleh Imam Muda kita tadi, jangan lupa kontak kita lah. Kontak kita. Ataupun kalau dia tak kontak tak apa, kita cari dia Ustaz, kita bagi. Okey, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Tahniah kepada pemenang. Okey, pemenang, jangan lupa juga kita ada 3 lagi pemenang untuk sesi yang akan datang. Cara dia macam mana? Kita share video live kita pada malam ni. Okey Ustaz. Kita nak entertain lah Ustaz. Mana soalan yang ada? Mungkin kita punya AJK kita boleh upkan dekat kita punya Facebook live ni soalan kalau ada di Facebook. Okey, kita tengok sekejap ni. Allahumma salli ala Muhammad.
Ada tak soalan? Ada Ustaz. Okey. Ustaz nampak Ustaz Ustaz, kita selalu dengar orang cakap ujian Allah bagi yang mampu. Tapi apa yang perlu dilakukan selepas kita dah bersangka baik dan berserah kepada Allah. Tapi satu demi satu ujian turun tak sudah-sudah. Oh, macam lebih kurang Ustaz dengan soalan saya tadi. Sila Ustaz. Sila Ustaz. Orang tanya kita kena jawab Ustaz. Yalah, faham. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Quran sebut an hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga? Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Sebelum kami uji kamu seperti mana kami uji orang-orang sebelum daripada kamu. Maksudnya orang sebelum pada kita pun ujian yang sama, orang hebat. Massathumul ba'sa wad-dara wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Allah sentuh mereka. Kena ingat bila perkataan Allah kata Allah uji kita, banyak Allah guna perkataan massa. Massa itu sentuh. La massa, sentuh, sapu. Bermaksud bukan timpa tak, sentuh ya. Sentuh ya. Ini kasih rahmat Allah, bahasa kasih rahmat Allah. Massathumul ba'sa. Sebab itu ayat Quran wa im yamsaskallahu bidarrin. Dia tak kata kami kalau bab kiamat, bab hari kiamat dia tak guna masa-masa lah. Dia idza zulzilatil ardu zilzalaha kan. Al-qari'ah. Tapi kalau bab ujian Allah kata massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Kami sentuh kamu dengan satu mudarat, dengan kesakitan dan sebagainya dan juga kegoncangan, goncang juga tapi sentuh sampai ekonomi kita terjejas, rumah tangga kadang-kadang terombang-ambing. Masya-Allah. Itu Allah uji. Ketika itu mereka bertanya massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Mereka sampai tanya kepada Rasul. Ini soalan yang sama. Mereka tanya ya Rasulullah, mana Allah ni? Awak satu persatu Allah timpakan musibah. Hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah? Di mana pertolongan Allah? Asyik dok kena ya, satu-satu tak habis-habis. Apa jawapan Allah kepada mereka yang Nabi pun jawab pada mereka? Mata nasrullah? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu hampir untuk kamu. Dekat untuk kamu. Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dia bagi, tapi dia tetap bagi tahu sebenarnya dekat sahaja tempoh waktu kamu dapat kebaikan. Cuma kita tak tahu bila tempoh itu. Dan sekiranya kalau kita diuji dengan kita berlaku sabar, maka itulah kehidupan orang-orang soleh terdahulu. Kebanyakan jalan-jalan mereka memang banyak macam tu. Kan kita nak katalah macam Nabi Muhammad, Nabi-Nabi dulu. Masa macam ya Allah, macam kita ni risau pula. Kenapa tak diturunkan ujian untuk aku? Ada risau kan kita? Kadang-kadang sebab takut-takut adakah kita tidak mampu seperti mana orang terdahulu mampu. Tapi kita tak minta Allah azab kita. Jangan minta. Jangan Allah uji kita. Jangan minta Allah uji kita. Tak minta. Jangan minta. Nabi kata tak payah. Nabi kata tak payah minta. Jangan kamu la tamanna. Jangan kamu bercita-cita untuk diuji. Jangan. Allah nak bagi, Allah bagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan bagi sesuai dengan apa. Allah tidak akan menguji kamu sesuatu yang kamu tidak mampu untuk hadapi. Bila Allah bagi, maksudnya Allah tahu kita mampu, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Semoga terjawablah. Mungkin orang yang bertanya ni pun dia ditipa dalam kesukarannya, kesukaran dia dan ni ramai orang dia nak betul nak memberi keterangan pada diri dia. Kadang-kadang dia memerlukan orang untuk memberikan dia keterangan. Betul. Alhamdulillah. Dia kadang dia nak ada sebahagian orang dia luah tu, dia luah. Saya jumpa ramai orang dia luah. Dia rasa kenapa Ustaz? Bukanlah dia komplain, bukanlah dia rasa takdir Tuhan tu tak betul, tak. Tapi dia rasa macam di mana aku nak cerita lagi. Jadi itu manusia tuan-tuan. Dia bukannya orang biasa, dia malaikat, dia manusia normal. Betul. Alhamdulillah. Oh, sedap tak sedap 54 minit dah kita bersiaran ni Ustaz. Ada soalan lagi Ustaz? Kita raikan satu soalan lagi Ustaz, boleh? Boleh insya-Allah. Boleh, okey. Tanyanya Aida Ansah namanya. Bagaimana cara rawat hati untuk redha dengan ujian Allah ini? Silakan Ustaz. Baik, cantik Aida. Sebenarnya benda ni hati kita ni Ustaz, hati kita ni dia perlu dilatih. Dia macam saya sebut tadi awal-awal, dia ada riyadhah dia. Dia ada cara rawatnya.
Okey. Salah satunya cara rawatnya adalah dengan kita ni banyak berfikir tentang apa yang Allah bagi kepada kita kebaikan. Sebab kalau kita banyak berfikir tentang banyak buruk yang Allah bagi, maka kita akan nampak seolah-olah Allah banyak bagi buruk kat kita berbanding kebaikan. Istilah dalam Al-Quran, macam saya sebut tadi, fa inna ma'al usri yusra. Al-usri itu susah, yusra itu senang. Dalam Quran, perkataan usra, susah, diulang sebanyak 12 kali. Perkataan usra diulang sebanyak 12 kali. Perkataan yusra bermaksud senang, diulang dalam Quran 3 kali ganda daripada kesusahan, iaitu 36 kali. Banyak lagi Allah bagi senang sebenarnya. Tapi kita kalau kita rasa banyak Allah bagi susah, maka kita akan rasa Allah hanya memberikan kesusahan untuk kita. Okey? Jadi cuba kita rawat hati kita dengan cara kita bermain dengan hati kita. Monolog dalaman. Monolog dalaman ni satu benda yang baik. Yang kalau kita panggil bahasa modernnya monolog dalaman lah. Kalau kita ikut, kalau perkataan yang lama kita panggil muhasabah. Hasibu qabla an tuhasab. Kamu hisaplah diri kamu sebelum Allah hisap kamu. Sebelum Allah hitung. Jadi kita duduk termenung, kita bincang, kita bermain dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermain apa? Bermain hati, perasaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita berdoa? Bila kita berdoa, kalau kita tidak ada satu benda yang dimulakan dengan macam kita nak minta dengan Tuhan lah. Kadang-kadang kita baca doa tu macam tak ada feel langsung. Sebab kita tidak ada usaha untuk merawat hati kita. Untuk jadi diri kita hamba. Baru kita bila kita minta duit dengan orang, contoh kita minta duit dengan orang, kalau kita pergi dengan lagak macam orang kaya, macam mana kita nak guna bahasa yang baik? Tapi kalau kita pergi dengan lagak memang kita ni tidak ada apa-apa, kita ni orang susah, mesti kita akan merayu. Sebagai orang sampai menangis-nangis, tolonglah. Sebab itu dalam doa, kita digalakkan untuk walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Seru nama Allah. Ya Hanan, Ya Mannan. Nak doa ni. Itu kita tengok imam-imam Masjidil Haram. Kadang-kadang Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Badi'us samawati wal ardnya. Kadang-kadang dia mulakan doa dengan Allahumma antal ghani wa nahnu al-fuqara. Imam Masjidil Haram. Allahumma antal ghani wa nahnu al-fuqara. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, kami fakir ya Allah. Yang tu bukan doa. Tapi ucapan yang supaya hati ini dapat dirawat. Macam mana? Dia bermain dengan hati dia. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, aku fakir miskin ya Allah. Barulah bila dia minta dengan Allah, dia rasa dia minta betul-betul. Jadi bila kita dapat ujian yang Allah bagi ni, macam mana kita nak reda? Kita kena bermain dengan hati kita. Duduk termenung, intizar salat qabla waktu salat, menunggu salat sebelum masuknya waktu salat. Duduk fikir apa yang Allah bagi banyak kepada aku berbanding apa yang Allah bagi yang bagi susah pada aku. InsyaAllah dia boleh rawat pelan-pelan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Semoga kita mendapat intipati cara rawat hati kita, insya-Allah, dengan cara kita satu lagi, kita selalu banyak berzikir, Ustaz. Betul Ustaz? Kita berzikir kepada Allah itu untuk memberi ketenangan kepada kita. Betul. Okey, mungkin ada soalan lagi satu ke sebelum kita menutuplah Ustaz. Mungkin ada satu lagi. Elia Heska Ismail. Perlukah kita bertekad dengan anti vaksin atau kita abaikan sahaja? Allah. Ini soalan panas kan Ustaz. Silakan Ustaz. Mungkin ada komen atau pendapat kan macam mana? Silakan. Okey, kita tengok kedudukan kita tu macam mana. Okey, kedudukan kita. Sebab tu kedudukan ustaz, kedudukan orang biasa, pendakwah, kedudukan dia menerangkan. Qul hatu burhanakum, datangkan pembuktian, datangkan pujukan, datangkan panggilan, berbicara dengan baik. Sebab itu adalah orang panggil sebagai langkah sebagai orang biasa. Okey, tetapi mufti dia kena ada langkah yang lain daripada kita. Sebab dia nak memutuskan khilaf. Kalau tidak sampai bila tak sudah kalau mufti pun okeylah, tak mau gaduh lah. Sampai bila tak dapat keputusan. Jadi dia kena buat keputusan. Okey, contohlah mufti dah habis keputusan. Mai satu peringkat pula. Peringkat apa? Peringkat perundangan, taknim. Yang tu pihak berkuasa lah pula. Dia nak buat enactment apa-apa, itu dia. Kita cuma kita perlu berbincang dengan baik. Saya cadangkan masih lagi kita boleh buka perbincangan dengan baik. Sebab saya jumpa ramai sahabat-sahabat pada awal dulu musim Covid dulu. Sahabat-sahabat saya juga ramai yang tak bersetuju dengan beberapa
isu ni lah, vaksin, Mhm. SOP dan sebagainya. Tapi apabila melihat kes-kes yang berlaku, saya jemaah saya ramai meninggal dunia tau. Allah. Jemaah yang semayang, yang saya duk pergi kuliah, dia duk ambil video meninggal dunia. Allah. Surau, ada satu surau tu 100 orang kena positif COVID. Saya dekat Johor ada sahabat saya positif lagi. Ada jemaah saya meninggal 2-3 orang. Jemaah yang kita pergi surau tu duk mengajak dia duk ada. Saya terkesan dengan orang-orang. Kalau ikutkan saya nak marah orang yang anti vaksin. Kalau ikutkan. Sebab takkan tak faham. Benda ini melibatkan masalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Ini bukan saya cakap. Saya bukanlah alim, bukanlah ulama, bukan ustaz. Tetapi ini sawadul azam. Satu keputusan yang besar yang disepakati Dr. Yusuf Qardawi bin Bayyah, Darul Ifta Masrir, daripada ulama-ulama Pakistan, ulama-ulama Mauritania, ulama-ulama ramai. Dia bukan kecil-kecil. Memang ada ulama yang tidak bersetuju, tetapi lebih ramai yang bersetuju dan mereka duduk berbincang dalam bukan sedikit lah. Jadi saya harap kita simple ya. Kita nak bertekak ni bahasa yang saya tak bertekak sebab sahabat-sahabat saya, sebab saya faham yang ada anti vaksin sahabat-sahabat saya. Yang saya kasih, saya kena explain. Kena cakap juga dengan baik. InsyaAllah perlahan-lahan ada yang dulu tak percaya, tapi sekarang alhamdulillah hari ini mereka mula menerima sebab bila keluarga mereka kena sendiri. Betul. Ada sahabat saya, ada dia punya ayah kena dekat masjid. Masya-Allah. Ustaz, ayah kena kat masjid, barulah dia pun ini Rasa. hari ini Tan Sri Harusani meninggal dunia. Allah. Kita pun sedih, mesti. Tak apalah, saya pun kita tak mahu cakap dekat kursi, kita nak cakap, nak selesai masalah dengan baik. InsyaAllah kita doakan semoga Allah pelihara Malaysia. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para pendengar kita, para share kita yang berada di Facebook Live, yang sudi untuk memberikan soalan-soalan. Ada lagi soalan yang lain ni Ustaz, tapi nampak masa ni tak cukup Ustaz. Biasalah masa ni kalau tak dia yang potong kita Ustaz. Kita tak boleh nak kawal masa. Tapi insya-Allah. Okey, untuk sahabat-sahabat sekalian, para pendengar sekalian, yang pertama sekali mari kita bersama-sama menjaga kesihatan diri kita. Okey, cara apa yang ada SOP ke, yang mana yang disarankan, semua tu atas untuk menjaga kesihatan diri kita, untuk menjaga nyawa kita. Jadi kita janganlah ambil indah tak indah, insya-Allah kita ikut mana yang boleh, jaga SOP, jaga tingkah laku kita, dan yang mana berkenaan dengan vaksin tadi, sebab apa Ustaz, macam Ustaz katalah, kadang-kadang dia tak merasa diri dia kena. Dia tak kena, maksud kata tak ada lagi ujian pada diri dia sendiri. Mungkin dia tak kena lagi. Yang sahabat yang sebelah, ada sahabat saya seorang ni, ayahnya sendiri kena sakit. Sebelum ni padahal sihat walafiat saja Ustaz. Tak ada simptom apa semua, tiba-tiba positif, tiba-tiba terus masuk ICU, terus meninggal dunia. Jadi baru tersedak. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni tak rasa, boleh cakap lah suka hati kan. Tapi bila kena ke atas diri kita ni, baru kita terasa. Jadi yang mana tak ambil vaksin lagi ke, yang belum daftar ke, silakanlah daftar. Dah ada peluang. Sebab ramai orang yang tak berpeluang. Kan? Alhamdulillah kita di Malaysia ni diberi free pula. Kan? Jadi kita ambil peluang ini. Okey? Okey Ustaz, saya rasa kita di akhir program tadi Ustaz sebenarnya. Tapi kita nak cerita juga pasal barakah tadi Ustaz tu. Awal perbincangan kita pasal barakah tu. Kan? Habbatus sauda tu Ustaz. So Ustaz, boleh cerita sedikit apa Habbatus sauda ni Ustaz? Okey, baik. Cerita Ustaz. Saya ingat Habbatus sauda ni masyhur dah. Manfaat dia. Banyaklah dia punya kelebihan. Saya ingat dah bulan lepas pun saya sebut. Dan sekarang ni pula orang pakai ada cerita pasal Habbatus sauda. Walaupun ada ulama berbincang tentang bila nak dipakaikan Habbatus sauda, ada sebahagian sakit yang sesuai dan sebahagian sakit tak sesuai. Dan dia bukanlah kita kata ubat. Kita katakan dia sebagai satu macam wiqayah, satu benda yang makanan kesihatan, lah kita kata. Dan kalau kita ingat barakah ni dia buat dalam kapsul kan.
Dan bulan kalau ikutkan macam okey, kita bagi tahu lah untuk bulan depan Ustaz, untuk bulan ni ada promosi istimewa Barakah. Beli 4 pack Barakah. Beli mana tadi? Beli 4 Royal pack Pharma Barakah. Akan dapat apa? Citrac vitamin C 1000 mg. Bernilai RM31.80 secara percuma. Beli 4 pack Ustaz. Ini promosi beli 4 pack Barakah. Dapat pula vitamin C 1000 Ustaz. Siapa nak bagi? Dia sesuai lah untuk anak-anak tak kira lah remaja 12 tahun ke atas sampai lah mak ayah. Saya pun duk amai dulu. Daripada dulu saya amai. Daripada dulu Ustaz. Tu yang dulu Barakah dulu. Kan saya pun jual. Betul. Jual juga Ustaz. Ya. Okey. Dia dengan satu family lah. Dia kadang-kadang kita makan kita rasa ringan badan sikit tak? Dia rasa ringan. Ada beza lah. Maksud kata nak tahu beza tak rasa ni kena makan Ustaz, kena amal lah Ustaz. Ya, dia ada kandungan antioksidan. Saya pun tak pandai sangat bab kedoktoran ni, bukan bidang saya. Jadi tapi bila kata antioksidan ni dia macam satu kesihatan menyeluruh. Dia bukan nak berubat sakit apa, tapi dia macam bagi satu kesihatan menyeluruh lah kita kata. Pharma ni KKM pun dah endorse. Jadi dia baguslah digalakkan. Selamat insya-Allah. Cuma kita jangan lepas lah. Login dekat www.royalpharma.com. Promosi ni. Promosi beli 4 pack dapat 1000 mg punya vitamin C. Vitamin C ya. Itu free tu. Kan. Alhamdulillah. Confirm free ya. Barakah halal Ustaz kan? Ustaz rezeki Barakah halal. Ustaz rezeki halal. Betul. Dalam kapsul tu dia pakai apa panggil tu? Benda apa tu yang kapsul tu panggil? Dia panggil EGC lah, anti gelatin capsule. Maksud kata Barakah tu dia sebenarnya minyak dalam tu Ustaz. Macam saya sebut tadi awal-awal dia minyak Ustaz, tapi kadang-kadang Ustaz minyak ni susah orang nak telan Ustaz. Barakah dia buat dalam bentuk soft gel, betul tak? Soft gel, betul. Dia panggil soft gel lah, betul. Dia panggil soft gel. Dan memang alhamdulillah kita pun dah mendapat pensijilan halal daripada CD, Certification Body di Egypt sendiri. Sebab kilang dari Egypt, di Mesir. Ya, betul. Dan yang keluarkan CJ tersebut pun dah diiktiraf oleh JAKIS. So tak ada masalah lah dari segi halal tu, insya-Allah taala. Kalau ada masalah saya masalah Ustaz. Macam mana Ustaz? Cari kat kedai-kedai jamu banyak. Jadi kat kedai jamu banyak. Tapi sekarang ni Ustaz lockdown lagi nanti betul. Jadi alhamdulillah ada tadi apa Ustaz kata tadi boleh login kepada royalpharma.com. Maksud sana dia hantar depan rumah Ustaz, tak payah keluar lah. Tak urusan penting sangat tak payah keluar Ustaz Ya, follow ID. Okey. FB apa Ustaz? FB dengan IG? FB Barakah Malaysia Official. Barakah Malaysia Official. Alhamdulillah. Itulah majlis kita pun ditaja khas lah oleh Barakah ni. Program malam ni memang ditaja khas oleh Barakah Malaysia Official Ustaz. Ya. Okey Ustaz, alhamdulillah saya rasa kita dah bersiaran lebih daripada sejam Ustaz. Alhamdulillah, moga kita mendapat manfaat yang mana kita dah cerita panjang dah tadi, bercerita berkenaan dengan wabak yang datang, bala yang datang, macam mana cara kita sebagai seorang Muslim untuk menghadapi wabak tersebut, kan macam mana nak merawat hati seperti mana soalan tadi dengan ujian-ujian yang datang tadi. InsyaAllah semoga diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesembuhan kepada para pesakit kita yang telah disimpa dan insya-Allah kita juga mohon moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keafiatan kepada diri kita, keluarga, masyarakat insya-Allah taala. Jadi saya rasa setakat ni dulu Ustaz kita punya sesi pada malam ni, dan insya-Allah kita akan bersiaran lagi insya-Allah pada sesi yang seterusnya jika diberi kesempatan dan keizinan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair atas perkongsian. Sama-sama Ustaz. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton juga yang sudi bertanya, dan insya-Allah moga kita semua dalam keadaan sihat. Insya-Allah kita banyak-banyak doa kepada Allah, dan dalam masa yang sama kita menjagalah SOP yang telah ditetapkan. Okey, dengan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Jumpa ya Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Tak pernah jumpa bersemuka, kita jumpa nanti insya-Allah. Saya duduk Bangi Ustaz. Dia Bangi Ustaz. Saya pun masuk ofis di Bangi Ustaz. InsyaAllah ada masa saya pergi kedai Ustaz lah senang.
Nanti. Ya, insya-Allah. InsyaAllah khair. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari sini. Mari ke kedai saya. Saya jual Habbatus Sauda. Kualiti bagus. Saya jual bijian Habbatus Sauda. Saya juga ada jual minyak Habbatus Sauda. Mari beli Habbatus Sauda yang banyak khasiat dan kebaikan. Habbatus Sauda saya nama Barakah, asli dari tanah Mesir. Saya proses sendiri dari bijian Habbatus Sauda, diproses sehingga menjadi minyak Habbatus Sauda. Khasiat dan kualiti Habbatus Sauda masih kekal bagus. Barulah sihat sepanjang zaman. Sekarang adalah mudah untuk mengamalkan Barakah Habbatus Sauda kerana ada dalam bentuk kapsul. Sebab itu, kita semua harus amalkan Barakah Habbatus Sauda. Barulah Barakah sepanjang zaman. Untuk kunci kesihatan menyeluruh, pastikan anda sekeluarga mengamalkan Barakah Habbatus Sauda asli, berkualiti tinggi dari Mesir, edaran Farmaniaga. Habbatus Sauda, Barakah sepanjang zaman. Sauda Barakah, banyak khasiat dan kebaikan, mengekalkan kesihatan badan. Habbatus Sauda Barakah, Habbatus Sauda Barakah, Barakah sepanjang zaman. Jom dapatkan soft gel Habbatus Sauda Barakah dari Mesir, edaran Farmaniaga di Farmasi Royal Pharma atau farmasi berhampiran anda. Habbatus Sauda Barakah.